Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini berkenaan dengan hari penentuan rayuan terakhir sabitan kes SRC Najib Razak. 18 Ogos 2022 diterbitkan pada pukul 9 pagi tadi langsung daripada Mahkamah Persekutuan. Berita penuh, hari ini bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengemukakan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia yang dihadapinya dalam kes penyelewengan dana RM42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sendirian Berhad. Pada Isnin dan Selasa yang lalu, panel 5 hakim yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mendengar dua permohonan yang dikemukakan oleh pasukan pembelaan Najib. Permohonan pertama yang membabitkan cubaan Najib untuk mengemukakan bukti baru untuk mengaitkan latar belakang pembabitan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dengan SRC. Permohonan kedua pula adalah usaha pasukan pembelaan Najib Razak untuk menangguhkan rayuan utama kes untuk tempoh antara 3 hingga 4 bulan atas alasan membolehkan pasukan pembelaan yang baru dilantik Najib itu membuat persediaan. Namun, kedua-dua permohonan terbabit ditolak sebulat suara oleh panel 5 hakim yang bersidang termasuk Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Patamanten, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Ketika mengumumkan keputusan itu, Tengku Maimun berkata mahkamah sudah 4 kali mengingatkan bahawa ia tidak akan membenarkan prosiding ditangguhkan walaupun berlaku pertukaran peguam perayu. Panel hakim membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati ia gagal untuk melihat bagaimana peranan Muhammad Nazlan sebelum ini selaku kaunsil dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank boleh memberi kesan kepada penemuannya dalam perbicaraan SRC. Pada prosiding pada hari ini, pasukan pembelaan Najib yang diketuai oleh Peguam Kanan Hisham T. Potek dijangka membuat penghujaan pertama sebelum disusuli oleh penghujaan balas oleh pasukan pendakwaan yang diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk V. Sintambaram. Pasukan pendakwaan turut disertai 4 Timbalan Pendakwa Raya iaitu Donald Joseph Franklin, Sulaiman Ko, Muhammad Asruf Adrin Kamarul dan Manjindra Vasudevan. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap sila layari BH Online. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Negara masih lagi dikejutkan. Negara masih lagi cuba untuk menghadam apa yang terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, apa yang dia telah lakukan kepada negara Malaysia, apa yang dia telah terima di Mahkamah Persekutuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu ketika dulu ada satu berita, satu kenyataan daripada peguam-peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa mereka akan menarik diri daripada membela Najib Razak. Mereka menarik diri daripada pembelaan SRC International ini sekiranya diteruskan juga perbicaraan utama ataupun pendengaran utama kes SRC Najib Razak. Sampai sekarang, walaupun sudah ada keputusan bahawa tidak akan ditangguhkan,
tidak dilayan untuk permohonan rayuan untuk ditangguhkan 3-4 bulan, masih belum ada kenyataan daripada peguam-peguam bela Najib Razak sama ada mereka akan menarik diri atau tidak, mereka akan teruskan atau tidak. Tetapi rakyat Malaysia tidak akan lupa dengan berita tersebut, pengakuan tersebut. Persoalannya sekarang yang saya nak tanya saja, ini persoalan saja, kalau ada jawaban bagus. Persoalannya sekarang, apakah tujuan mereka, peguam-peguam bela Najib Razak, mengatakan itu pada hari tersebut? Apa tujuan mereka? Adakah ini untuk cuba-cuba? Ini pertanyaan perlu dijawab. Pertanyaan saja, bukan kenyataan. Pertanyaan. Sebab diorang dah keluarkan kenyataan itu. So kita tanya sajalah, apa tujuan dia waktu itu kata begitu? Adakah bertujuan untuk cuba-cuba berunsur mahu apa ini ya, sergah gitulah, jaga kawan, gitulah. Tak juga ugut ke, bukan ugut lah, tak sesuai perkataan umum, tak sesuai perkataan ugut. Tetapi persoalan yang betul-betul adalah kenapa mereka kata begitu. Adakah dengan mereka kata begitu mereka yakin bahawa hakim-hakim Mahkamah Persekutuan akan tergugat keputusannya, ataupun mempunyai belas kasihan yang dah tak perlu lagi pun, sudah 4 tahun diberikan peluang. Adakah mereka bertujuan untuk memberitahu rakyat Malaysia bahawa tidak adil untuk perbicaraan ini? Tapi saya tetap berada bersama dengan Mahkamah Kehakiman Negara Malaysia, sistem perundangan negara Malaysia. Saya tetap mempertahankan kedaulatan undang-undang. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya tidaklah adil bagi peguam-peguam ini untuk meninggalkan Najib Razak terkapai-kapai begitu sahaja. Mereka sudah bersetuju untuk ambil peranan. Apapun yang terjadi, mereka perlu bersedia dan sanggup untuk melalui semua kemungkinan. Bukan hanya boleh menang saja baru itu bukan peguam namanya. Peguam pada hemat saya, pendapat saya perlu mempertahankan anak guamnya dengan apa cara sekalipun, walaupun betul atau salah. Sebab itu nama diorang peguam bela. Mereka membela. Kalau sudah tahu, tapi masalah dia, peguam ataupun hakim negara, ketua hakim negara dalam penghakimannya berkata, mereka sudah maklum bahawa tarik itu sudah dimuktamadkan dan dah banyak kali tangguh. Banyaklah kisahnya tangguh sebab itulah, saksi inilah, itulah. Last dah 4 tahun belum ada keputusan. Tetapi jangan takut, masih ada peluang untuk Najib sehingga 26 hari bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesian juga dan peguam-peguam Najib Razak pun rasa simpati dengan Najib dan keluarganya kerana apa yang terjadi itu. Kemudian dia kata kalau perjalanan untuk keadilan itu panjang. Kalau tak dapat di sini, di tempat lain boleh. Aku pun tak faham apa maksud tu. Mana lagi nak dapat keadilan kalau bukan di mahkamah. Perkara terakhir yang kita boleh percayai adalah kehakiman. Perkara terakhir yang kita tempat mengadu nasib, mengadu peluang adalah di mahkamah. Sebab itu mahkamah ditubuhkan untuk menegakkan keadilan, untuk menunjukkan kebenaran yang sebenar, bukan hanya menjadi tempat untuk
menunjukkan bahwa berkuasa, bukan, tapi untuk menegakkan keadilan. Terima kasih kepada hakim-hakim, semua hakim-hakim lah yang sentiasa berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Tahniah diucapkan. Inilah yang kita mau. Dan terima kasih juga kerana di dalam perbicaraan ini saya yakin tidak akan ada gangguan lagi. Tidak ada tangan-tangan gaib, tidak ada kuasa-kuasa tayangan. Itu dakwaan mereka lah, tapi saya percaya benda itu tak ada lah. Kalau ada, memang dah lama orang tahu ada, tapi tiada. Okey. Jadi saya terus menyokong putusan daripada mahkamah. Najib Razak walaupun sedih, walaupun penuh dengan kesedihan, tapi apa boleh buat, itulah yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Segala sesuatu ada natijahnya, ada akibatnya. Kalau kita sanggup buat apa-apa saja, kena sangguplah terima akibatnya. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Hari ini mahkamah berehat untuk kes ini ditangguhkan sehingga esok dan akan diteruskan semula. Najib Razak akan bersama dengan pasukannya akan mengeluarkan sebanyak 94 hujah untuk membebaskan Najib Razak. Peluangnya tipis, tapi tiada yang mustahil. Kita jumpa lagi.